bahawa bukan sekadar dia saja yang akan dipecat, yang telah dipecat, dan akan ada rentetan-rentetan yang lain yang akan menyaksikan pemecatan. Kalau dok besar-besar pun, tapi akan ada turutan mereka yang dipecat oleh Netanyahu. Dah ni antara tindakan drastik lah yang diambil oleh Netanyahu dalam tidak lain dan tidak bukan untuk mengekalkan kuasa dan tenaga dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Ulas Sebentar episod ke-22 bersama dengan saya Abdul Rahman bin Cik Mat, Muhammad Mahyudin bin Muhammad Yusof. Dan insya-Allah kita akan menyambung kupasan dan perkongsian kita berkaitan dengan isu-isu yang terkini sekitar pembebasan Masjidil Aqsa. Sebelum daripada itu, saya mewakili tim Ulas Sebentar. Kita sebenarnya senantiasa memantau dan melihat komen-komen para pendengar yang memberi komentar dalam video-video kita yang sebelum daripada ni. Cuma adalah beberapa komen tu dari sudut idea-idea dan juga cadangan-cadangan penambahbaikan. Kita amat berterima kasih. Dan ada cadangan-cadangan untuk topik-topik serta soalan-soalan yang boleh kita bincangkan. Dan insya-Allah jika ada masa, ada ruang dan peluang, insya-Allah kita cuba untuk menjawab ataupun berkongsi ataupun bereaksi sama dalam isu-isu dan juga topik-topik yang dicadangkan oleh semua pendengar, insya-Allah. Dan saya bersama dengan Ustaz Mahyudin juga, kita menghargai komentar berkaitan dengan bahasa Terengganu kita ni. Sebab kita nak ubah bahasa Terengganu jadi bahasa Kuala ni tak mudah juga, Ustaz ni. Betul. Jadi setakat yang kita boleh kita buat, insya-Allah. Nak orang ni belaka tak pandai juga kita, slow-slow. Mana hak tak pandai bahasa Terengganu tu, banyak kan tengok video Ustaz Azhar pula, insya-Allah. Jadi kita pakat-pakat lah mana sekadar kemampuan kita untuk berkongsi manfaat ini di masa akan datang, insya-Allah. Insya-Allah. Dan insya-Allah kita juga pada hari ini ditaja oleh karya cetakan baju yang saya pakai ni, yang Ustaz ni pakai ni, tajaan daripada dia. Dan mana-mana yang berminat dengan bukan sahaja baju ni dan juga bahan-bahan cetakan yang lain, boleh menghubungi karya cetakan di nombor yang tertera di skrin, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, insya-Allah. Kita masuk kepada topik kita pada hari ini. Telah lebih sebulan peperangan yang berlaku di sempadan Lebanon antara tentera Israel dengan tentera Hizbullah, dan kita menyaksikan sekarang ini peperangan yang tidak ada perkembangan yang baik bagi Israel, tetapi satu perkembangan yang amat menarik daripada pihak Hizbullah. Dan sehingga setakat ini, mengikut laporan yang kita baca dan kita dapat daripada media, bahawa Israel setakat ini sahaja, tempoh sebulan ini, bermula daripada 1 Oktober sehinggalah 1 November tersebut, sebulan ni, Israel telah menghadapi kemusnahan kereta kebal Merkava sahaja hampir 50 ti. 50 biji kereta kebal Merkava, tidak termasuk dengan pelbagai jentera-jentera yang lain. Mereka yang terkorban 100 orang hampir, dan juga mereka yang tercedera 900 orang. Dan mungkin nombor-nombor ini tidak sebagaimana yang dimaklumkan oleh media, kemungkinan lebih besar. Tetapi hakikatnya 5 batalion yang dibawa oleh Israel ke dalam Lebanon ataupun cubaan untuk masuk ke dalam sempadan Lebanon ini tidak berjaya, bahkan terpaksa menarik dalam keadaan mengalami kemusnahan yang besar. Ada wartawan-wartawan yang berada lah di Lebanon dan juga sekitar tu. Jadi mereka yang mengikuti perkembangan yang berlaku di Lebanon, maknanya Israel serang Lebanon, Hizbullah ni. Dia kata kalau kita baca media Israel, hari-hari dia umum ada gudang senjata yang dimusnahkan. Hari-hari dia umum ada tentera Hizbullah dibunuh. Hari-hari dia umum panglima perang, komander perang, ketua bahagian laut, bahagian darat, bahagian udara, tiap-tiap hari ada Israel umum mana mati. Hizbullah ni kena bunuh lah, gudang senjata lah. Hari-hari juga kita dengar 50% kekuatan Hizbullah dimusnahkan, lusa pula 70%, apa tu minggu depan pula sikit lagi kita nak menang. Tapi yang berlaku di alam nyatanya bukan begitu. Dakwaan Israel dalam media dia dengan apa yang berlaku di alam nyata di medan perang jauh berbeza. Hari-hari kita dengar 150, 200 roket Hizbullah masuk ke Israel. Drone lagi.
Hari-hari kita dengar kebakaran di Israel, khususnya di sepadan dengan Lebanon, di Haifa, terbakar, musnah. Hari-hari kita dengar berita ada kilang-kilang tertentu yang dimusnahkan oleh Hizbullah. Hari-hari kita tengok sistem penggera berbunyi di Israel. Sehingga sebulan ni katanya 1000 kali dah. Dah siang malam bunyi penggera bahawa adanya satu objek roket ke pandu ke apa ke masuk ke Israel. Jadi benda ni menimbulkan suatu kekecewaan di kalangan rakyat Israel, dan juga dalam masa yang sama dia menafikan, membuktikan bahawa apa yang didakwa oleh askar Israel berjaya ni adalah tipu belaka. Jadi itulah suasana yang berlaku sebulan, yang sehingga dikatakan bulan Oktober ni Black October tau. Makna bulan Oktober yang hitam, yang gelap bagi Israel kerana teruknya apa yang mereka alami dengan begitu banyak tentera yang dikerahkan, duit yang banyak, senjata yang banyak, tapi satu kampung pun tidak berjaya mereka kuasai setakat ni di sepadan Lebanon. Dan kalau kita ikut, kalau sebut Oktober ni juga, ia sempena dengan bulan peristiwa yang besar bagi Israel, juga merupakan bulan yang sinonim dengan orang yang menjadi kepala dalam operasi 7 Oktober ni, iaitulah Syahid Yahya Sinwar. Kita tahu dia pun lahir bulan Oktober. Banyak cerita pasal Oktober yang bagi dia ni rupanya juga waktu yang malang bagi Israel lah. Tetapi kita tengok dalam tempoh sebulan perang ni, Hizbullah juga menggunakan modus operandi yang digunakan oleh Israel ataupun mengembalikan peluru mereka kepada Israel dalam bentuk ugutan dan ancaman. Dulu sebelum daripada ni, apa yang berlaku ialah Israel diberi amaran kepada penduduk Lebanon supaya keluar daripada kawasan ni. Kami akan serang kawasan ni. Jangan duduk kawasan ni. Kawasan ni akan dihancurkan, diserang dan sebagainya. Dalam minggu lepas kita menyaksikan bagaimana Hizbullah yang menggunakan cara yang sama. 25 kampung disenaraikan. Mustautanat, tempat pendatang haram, telah disenaraikan oleh Hizbullah. Jangan sekali-kali balik ke tempat ni tanpa izin kami. Kami akan serang, kami akan hancurkan, kami macam-macam. Menunjukkan bahawa hot ni satu gelombang ketakutan yang dilemparkan oleh tentera Hizbullah kepada tentera Israel ataupun penduduk Israel yang menyaksikan seluruh kawasan ni bukan sahaja lengang dan kosong. Boleh dikatakan bahawa semua penduduk-penduduk yang berada kawasan ni, ataupun kita kata secara majoriti lah, penduduk kawasan ni tak akan balik kawasan ni. Sama ada berhenti perang ataupun tengah perang, mereka tak akan balik ke tempat ni sebab dia tahu risiko mereka diserang oleh Hizbullah ni terlalu tinggi. Iyalah, maknanya sebab tu mengikut berita dalam Israel sendiri, orang-orang yang duduk, orang-orang Yahudi yang duduk di sepadan dengan Lebanon ni, sebahagiannya telah membeli rumah di tempat yang lain, di Haifa, di Tel Aviv sendiri, bagi yang mampu lah. Sebab mereka memang tidak akan balik dah. Dan kalau kita kata perang berhenti esok sekalipun, hari ni sekalipun, kalau balik hari ni pun rumah musnah dah. Nak duduk pun tak boleh. Jadi kena baiki dulu. Kena bina yang baru dulu. Dah daripada bina baru situ, baik kita bina kat lain. Kalau kita bina di tempat yang sama, dah kalau berlaku perang pula akan datang, dah kan rumah kita nak musnah pula. Sebab sekarang ni tak ada orang boleh jamin. Katakanlah hari ni berhenti perang. Hari ni, esok dah tahu lagi. Tahun depan dah tahu lagi. Jadi macam kita biasa ikut perkembangan sejarah negara Israel ni, sebab tu ada sebahagian orang Israel dia pun kata Israel ni negara yang tidak normal. 2-3 tahun sekali perang. 2-3 tahun sekali perang. Ni negara benda ke ni? Jadi sebab itulah orang dia sendiri pun kata tak ada masa depan dah untuk orang Yahudi berada di sepadan Lebanon. Walaupun Netanyahu janji macam-macam, kita akan kembalikan penduduk utara Israel ke tempat asal dia, tapi setakat ni tidak ada sebarang petanda dan petunjuk yang bahawa keadaan itu akan kembali aman dalam masa yang terdekat. Dan baru ni menyaksikan satu lagi peristiwa yang besar, serangan yang dilancarkan oleh Hizbullah. Dari sudut serangan tu tak besar, maksudnya serangan biasa, tetapi waktu dan tempat berlaku serangan itu merupakan satu perkara yang besar. Bila mana Hizbullah telah melancarkan satu roket ke kawasan yang dinamakan dengan Mutillah. Dan kawasan ni, kalau ikut daripada laporan yang dikeluarkan oleh Israel dan sebagainya, kalau kita baca berita dia, dia kata bahawa kawasan ni kalau ikut dia akan diziarahi oleh Netanyahu. Netanyahu dalam perjalanan nak pergi ke tempat ni, 20 minit sebelum beliau sampai ke Mutillah ni, apa yang berlaku? Hizbullah telah melancarkan roket dan menyerang kawasan tu. Dan ini satu petanda dan amaran yang terlalu besar. Maksudnya, maklumat perjalanan Netanyahu yang orang lain tak tahu, tiba-tiba macam mana Hizbullah boleh mengetahui tentang rekod perjalanan dan juga jadual perjalanan dia.
Jadi kalau kita tengok, mana boleh jadi Hizbullah tahu, dah boleh jadi juga Hizbullah tahu. Tapi yang pentingnya, Netanyahu dia pergi situ tu, maknanya dekatlah dengan sepadan Lubnan tu 6 kilometer saja. Dia pergi tu pun bukan dia umum kepada media, cuma sama-sama askar, sama tentera tahulah jadual dia tu. Tapi nak ceritanya, dia ni pergi sebab dia nak ambil gambar je. Nak kata bahawa kita dekat dah nak menang tu, sebahagian daripada peperangan media dan perang sarah yang nak tunjukkan Netanyahu kepada rakyat dia yang pertamanya bahawa kita ni jangan bimbang lah. Kita dekat dah nak menang. Dia macam dia buat di Gaza dulu lah. Kita sikit lagi nak menang. Selangkah lagi nak menang. Tapi dah menang-menang pun. Tapi itu sebahagian daripada kempen dan juga propaganda dia lah. Tapi akhirnya dia sendiri pun tarik diri. Dia pun tak berani sebab tiba-tiba bom jatuh di betul-betul tempat yang dia nak pergi tu 20 minit sebelum dia sampai. Itulah cerita Netanyahu ni. Kita kena faham karakter dan peribadi dia ni. Dia seorang yang licik. Kita tak nafi dia ni bijak maknanya buat propaganda, buat macam-macam untuk kepentingan diri dia. Tapi hakikat sebenarnya dia pun takut juga. Itulah. Kita saksikan bahawa banyak lagi walaupun dari sudut berita peperangan di Lubnan ini tidaklah ada berita detail, maksudnya operasi-operasi yang detail sebagaimana yang dilakukan oleh para pejuang yang berada di Gaza. Dari sudut maklumat ni disebarkan secara detail kadang. Tetapi apa yang berlaku di sebelah Lubnan ni, dari pihak Hizbullah sendiri pun dia tidak ada maklumat secara detail yang disebarkan. Cuma secara umumnya ada. Maksudnya ada yang cedera. Israel pun mengumumkan hampir setiap hari. Mana ada cedera, ada yang mati, ada cedera, ada yang mati, ada yang mati. Sebab tu dalam tempoh sebulan ni kematian besar lah dalam tempoh sebulan. Dengan tempat yang mereka jangkakan bahawa setelah daripada mereka menyerang kepimpinan Hizbullah, kepimpinan utama ni, maksudnya lumpuh. Tapi rupanya dengan lantikan Naim Qasim dengan ucapan daripada beliau dan juga dengan serangan-serangan yang berlaku menunjukkan bahawa mereka telah pulih dari sudut serangan yang telah berlaku pada mereka dan kepimpinan mereka berada dalam keadaan yang baiklah. Dan hal paling besar sekali, tidak ada tanda slow ataupun berhenti, berkurangan ataupun berhenti serangan roket daripada Hizbullah. Seolah-olah mereka mempunyai khazan ataupun stok roket yang tidak ada limit. Dan hal ni perkara yang besar lah. Dan sebab itulah baru ni berlaku satu peristiwa saat ini bila mana berlaku penculikan kepada salah seorang daripada penduduk Lubnan, dalam Lubnan, dan juga dikatakan oleh Israel bahawa hak ni merupakan saudagar. Saudagar kerja dia adalah untuk bawa senjata daripada Iran masuk ke Hizbullah ataupun ke Lubnan. Itulah maknanya Israel ni memang dia berusaha lah macam kita sebut dia. Dia mencari orang-orang yang ada kaitan dengan Hizbullah ni. Dia nak colek, dia nak takak, dia nak bunuh. Maknanya dengan harapan, maknanya dia berjaya melumpuhkan Hizbullah dan juga nak menonjolkan bahawa dia menang. Sebab tu dia takak seorang yang dikatakan kapten kapal laut apa benda tu, peniaga pun boleh jadi. Yang dikatakan orang ni lah yang menyeludup senjata daripada jalan laut ke Hizbullah. Tapi sebenarnya kawasan tu telah dijaga oleh tentera UNIFIL yang diketuai oleh Jerman dan ada 4 buah negara lagi. Tapi sebab tu kita tengok cerita yang berlaku pada pagi Jumaat, subuh Jumaat tu. Seorang kapten laut Lubnan ni duduk di chalet dia, kemudian mari 25 orang komando Israel daripada pelabuhan Haifa, katanya jarak tu 50 km laut tu. Dia mari dalam keadaan tidak ada apa halangan pertempuran. Terus dia masuk mudah gitu je, dia berhenti turun, terus pergi ke chalet Imad Amhas nama dia tu, ambil takak bawa balik. Jadi sebab tu ada panglima perang, general perang Lubnan menuduh Jerman ni dia subhat dengan Israel, dia yang beri maklumat, dia yang buka jalan. Dan memang kita tahulah Jerman ni memang penyokong kuat lah Israel ni. Dalam keadaan sekarang ni, boleh katakan banyak negara dalam dunia ni berbincang untuk menghentikan bekalan senjata kepada Israel. Jerman mulai ada di atas, ada masalah. Masalah yang berlaku sekarang ni juga di Lubnan, selain daripada berlawan Israel, ada juga orang yang konon-konon jadi orang tengah, konon-kononnya nak jaga keselamatan semata-mata, tiba-tiba dia ni jadi spy kepada Israel, dia pula tikang orang Lubnan daripada belakang. Jadi ini satu ujian yang berat lah juga kepada Lubnan. Dan kalau mengikut laporan daripada berita Israel sendiri pun bahawa operasi yang mereka laku ni dipanggil di antara operasi yang top secret. Maksudnya operasi kelas tinggi. Ni sepatutnya maklumat ni tidak bocor. Maksudnya tidak dapat kepada media, tidak diketahui oleh orang awam, tidak akan bocor maklumat bahawa Jerman ada saham dalam dia ni.
Tetapi takdir Allah Ta'ala benda ni tersebar dengan adanya CCTV, dengan adanya syuhud ayan ataupun saksi hidup melihat apa yang sedang berlaku dan menyebabkan tersebar. Dan kalikuk daripada berita Israel sendiri, dia kata operasi yang seperti ini biasa akan dilakukan secara senyap oleh Israel dan mereka akan menafikan mereka terlibat. Biasanya dia akan tutup barang ni bukan barang dia buat, tapi hakikatnya hari ni jelas bahawa dia yang buat dengan video dan dibuktikan daripada jalan yang dibantu daripada orang yang bersubahak dengan mereka dan sebagainya. Dan ini hakikat yang berlaku lah. Maksudnya dunia pada hari ini, walaupun apa jua jenama yang mereka guna, tetapi mereka bersubahak, ramai di kalangan mereka bersubahak dengan Israel di atas jenayah yang dilakukan kepada umat Islam, bukan sahaja di Gaza, bahkan di seluruh dunia, khususnya dari sudut operasi-operasi yang seperti ini, assassination ataupun penculikan dan sebenarnya banyak. Baru ni ada satu data yang dikeluarkan, bukan dikeluarkan, benda ni dalam maklumat, bahkan WikiLeaks, Wikipedia pun ada. Kita Google je operasi yang dibuat oleh Mossad ataupun badan-badan risikan Israel ni, akan tubik senarai dia. Terlalu banyak rupanya operasi yang telah mereka lakukan dalam untuk mencolek dan membunuh musuh lah bagi mereka, tapi majoriti mereka ni daripada kalangan orang Islam. Dan bukan setakat penculikan. Kalau kita tengok tu, Israel ni dia banyak merisik dan mengintik di mana-mana saja. Bukan setakat dia mengintik hok kata musuh dia Hizbullah ke Hamas tu, biasalah. Hok kawan-kawan dia sendiri pun dia intik juga. Britain sendiri, dalam pejabat Perdana Menteri Britain sendiri, hok terbaru di Itali sendiri. Jadi tindakan Israel ni dengan kita kata sekutu dia, sepatutnya janganlah mu itik aku kawanmu kan. Tiba-tiba dia itik sekutu dia sendiri. Jadi nak kata macam mana? Mungkin akan datang ni kita kata tak tahulah siapa di atas dunia akan suka Israel ni. Tak boleh buat kawan. Tak boleh buat kawan. Dia itik kawan dia sendiri. Mungkin hari ni ialah kita kata ramai lagi orang nak berkawan dengan dia. Tapi bila terdedah satu, maknanya sekarang ni kalau kita tahulah, kita kata kawan kita contohnya, dia mari muh kita, dia itik kita. Adakah akan datang kita akan benar dia mari muh kita? Tak. Ada dah. Setakat tu lah. Mungkin kita boleh senyum-senyum gitu lah. Tapi aku dah percaya dah kamu faham ni. Blok telefon dah. Tu cerita perangai Israel ni memang jijik dan juga mencari pasal. Dan kita beralih kepada medan yang agak panas baru-baru ni, dan jangkaan ramai penganalisis dengan tempoh yang berlaku. Sekarang ni kita berada dalam tempoh pilihan raya Presiden Amerika dan kita sedang menunggu. Setakat rakaman ini dibuat, kita masih menunggu keputusan daripada pilihan raya Presiden Amerika. Tetapi dalam minggu ini kita menyaksikan satu ancaman telah dibuat oleh pemimpin tertinggi Iran. Kita tahu baru ni Israel telah menyerang Iran dan Iran telah mengatakan bahawa membuat kenyataan mereka akan membalas dengan waktu, dengan kadar yang paling sesuai. Dan minggu ni kita menyaksikan bahawa bagaimana pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah sendiri, mengeluarkan kenyataan. Bahkan dalam bahasa Hebrew, makna dalam bahasa Israel, memberi amaran bahawa kami akan membalas serangan ke atas Israel dengan serangan yang lebih besar, kemusnahan yang lebih besar, dan ini ditunggu-tunggu oleh penduduk Iran sendiri, dan mereka menggelarkan serangan sebagai Al-Wa'dus Sadiq 3. Maknanya janji ditepati 3 yang insya-Allah kita akan saksikan bila akan berlaku. Tak tahulah, cuma baru-baru ni orang menjangkakan bahawa boleh berlaku dalam tempoh sebelum pilihan raya Presiden, dan ada orang kata ketika mana sedang berlaku sebelum keluar keputusan, dan ada kata akan berlaku selepas daripada tu, dan kita akan saksikan apa yang akan berlaku lah dalam sepanjang tempoh ni. Kalau kita undur sikit bila kali pertama Iran, kali kedua Iran serang Israel ni, masa dia tu kita kata agak panjang jugalah nak boleh ke berlaku tu. Sebab salah satu faktornya pada ketika tu ada sedang dijalankan usaha ke arah rundingan. Jadi Iran ni dia macam nak beri peluang lah sikit kok ada suatu hasil lah daripada rundingan tu. Jadi dia pun hold dulu. Lepas tu lambat sikit tu. Akhirnya terbuktilah rundingan tu tak berjaya untuk ngejatah senjata sama ada di Lebanon ataupun di Gaza. Akhirnya Iran pun serang. Sekarang ni suasana hari ni, tak ada sebarang rundingan. Rundingan tak ada berjalan. Adalah kita kata wakil pada Amerika bawa kertas kerja tu, kertas kerja ni. Tapi sebenarnya tu tak sampai tahap rundingan pun, sebenarnya lebih kepada cadangan saja. Sebab pun dah ambil port mana, Israel lagi lah dah ambil port mana, cuma adalah usaha-usaha
untuk cuba menghentikan perang, buat sedikit gencatan senjata sebelum pilihan raya Presiden Amerika hari ini, sehinggalah pilihan raya Presiden Amerika dilakukan, tidak ada sebarang pencapaian yang ringan. Jadi nak ceritanya, Iran sekarang ni dia dalam keadaan terbuka kepada apa saja pilihan. Dia nak serang hari ni ke, esok ke, lusa ke, sebab dia tidak terikat sangat dengan hak kata rundingan ke, kok ada nak berhenti gencatan senjata ke, tak ada. Jadi terbuka. Dan memang ramailah penganalisis mengatakan bahawa kemungkinan dalam tempoh pilihan raya Amerika ni lah, dalam keadaan orang Amerika ni sibuk gitu gini, duk kira undi, mungkin dalam tempoh sekarang ni dia akan menyerang. Tapi kita tak tahulah secara pasti. Cumanya ancaman daripada Iran ni diambil serius oleh Israel sendiri, oleh Amerika sendiri. Sebab tu kita tengok Amerika pun diatur pula, katanya pesawat pengebom yang paling kuat lah yang ada di dunia ni, B-52 ke apa benda, dan yang sewaktu dengannya. Dan dalam masa yang sama juga, Iran ni, yelah dia ni pun bukannya bodoh tau. Maknanya dia pun tahu kekuatan Amerika, kekuatan Israel. Dia pun baca. Jadi dia pun ada persediaan dia sendiri. Dan antara persediaan dia adalah Rusia. Persediaan dengan Rusia. Dah ni sebenarnya yang ditakuti oleh Amerika dan sekutu dia bila mana Rusia masuk campur dalam urusan serangan. Tapi dalam tempoh serang ataupun jangkaan berlakunya serangan ataupun tidak ni, tetapi ancaman bengkul ahdaf tu tetap masih ada lah. Sebab antara perkara yang timbul juga ialah Iran membuat persediaan dari sudut pertahanan udara kerana mereka juga takut dalam tempoh terdekat ni Israel akan melancarkan serangan kedua. Maksudnya tindak balas yang kedua setelah daripada dia buat dah baru ni, kepada tempat-tempat sensitif dan strategik yang mereka ugut dulu dan mereka tak serang. Dan kemungkinan boleh berlaku. Tapi setakat hari ni, setelah berlakunya pilihan raya Presiden mereka, walaupun belum keluar keputusan, sehingga setakat ni tak ada lah berita yang panas berkaitan dengan serangan balas antara Iran dan juga Israel setakat ni. Tapi itu di antara perkara yang berlaku dalam medan Iran. Tetapi yang lagi panas sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam Israel. Hak dalam Israel ni berkucalana. Kalau terang panggil berkucalana lah. Maksudnya huru-hara yang terlalu besar. Sama ada dalam kabinet kementerian, sama ada dalam ketenteraan, dan sama ada dalam kemasyarakatan ataupun dalam sektor-sektor yang pelbagai lah. Sebab sekarang ni masalah dari sudut kebajikan kepada orang Palestin, masalah dengan Haridim, masalah tak tahulah nak bilang banyak masalah. Terlalu banyak masalah yang berlaku, tetapi satu persatu ni berlaku berderet-deret. Dan kita nampak antara yang paling besar minggu ni paling hangat dibincangkan sebelum Mareng lah. Seminggu ni deret paling hangat dibincangkan adalah tuduhan ke atas pejabat Perdana Menteri Netanyahu bahawa di sana ada maklumat-maklumat pembocoran yang berlaku. Yang pertamanya ialah sekarang ni orang kata, ataupun antara perkara yang timbul ialah pejabat Perdana Menteri telah membocorkan maklumat kerahsiaan tentera. Satu. Yang keduanya ialah mereka mengatakan juga pihak tentera menuduh bahawa pihak Netanyahu dan pejabat Perdana Menteri telah membuat risikan, bukan risikan lah, dipanggil intipan kepada pihak ketenteraan. Maksud tak percaya ke tentera, mereka susun orang dia sendiri dan mereka membuat rangkaian selain daripada tentera, dan mereka mengintip pihak tentera dan mencuri maklumat daripada pihak tentera dan ambil maklumat yang tidak sepatutnya sampai ke orang lain. Sepatutnya ada pada risikan, walaupun benda ni sepatutnya debrief kepada Perdana Menteri, tetapi sepatutnya ada laluan dia. Bererti pada waktu ini mereka mengatakan bahawa pihak tentera tidak dipercayai oleh Perdana Menteri. Perang tapi tak percaya ke orang tentera. Dan ini antara isu yang berlaku, dan berlaku tangkapan, tuduhan dan sebagainya. Juga kalau kita tengok dah, kebocoran maklumat ni, maknanya maklumat yang diintip, yang dibocorkan, yang diambil secara tidak sah, kemudian disebarkan kepada orang luar. Dia bukan masalah kita kata setakat berat dah masalah tadi tu, maknanya tidak ada kepercayaan di antara tentera dan juga Perdana Menteri, itu satu hal, tu memang masalah yang berat lah. Ada lagi masalah lain yang timbul, iaitu benda ni menggagalkan matlamat perang dan juga menggagalkan usaha yang dilakukan oleh tentera sepanjang peperangan di Gaza secara khususnya. Dan juga dia boleh menjejaskan sumber maklumat tentera itu sendiri. Tentera ni dia ambil maklumat daripada beberapa jalan lah. Risikan dia, mungkin ada tali baruk ke apa benda, kita tak tahulah. Jadi bila benda ni boleh bocor, boleh dikeluarkan, disebarkan keluar, benda ni mengganggu kerja tentera. Macam mana kita nak menang? Perancangan kita dibocorkan. Dan juga usaha nak bawa balik tawanan perang.
tentera berusaha nak bawa balik tawanan perang. Mana pada pandangan tentera lah, pada pandangan tentera Israel ini, mana kewajipan dia selain pada menang perang, mereka juga nak bawa balik. Tiba-tiba maklumat ni dibocorkan oleh pihak pejabat Netanyahu keluar, sehingga menyebabkan rundingan tu gagal. Dah, orang tahu dah cerita gini, terpaksa ubah balik jalan rundingan ke apa benda ke. Dan memanglah daripada semua petanda-petanda dan petunjuk-petunjuk yang ada membuktikan adalah Netanyahu di sebalik semua intipang ni dan semua pembocoran maklumat ni, dia memang sengaja nak suruh rundingan dia gagal, nak suruh perang ni jadi semakin panjang untuk kepentingan politik dia. Sebab kita semua tahulah, banyak kali dah kita sebut pun, Netanyahu ni dia ada banyak kes dan dia juga telah dianggap gagal lah oleh rakyat Israel kerana menyebabkan serangan 7 Oktober itu berlaku. Jadi Netanyahu telah menyalahgunakan segala maklumat risikan tentera dan seumpamanya untuk kepentingan peribadi dia. Dia sebar kepada luar supaya orang luar tahu, supaya perancangan tentera untuk menang, untuk menghentikan perang, untuk mengembalikan tawanan perang ni gagal. Sebab tu sebahagian daripada orang Israel sendiri menganggap Netanyahu ni sebenarnya adalah pengkhianat negara. Sebab tu antara poin yang timbul juga ialah bukan sahaja dari sudut pembocoran maklumat dan pengintipan pada pihak tentera, ada juga laporan mengatakan bahawa pihak pejabat Perdana Menteri ini mereka telah membuat tazyif ataupun pemalsuan dokumen. Antaranya kerana nak menghalalkan tindakan mereka membunuh, mengebom dan menghancurkan sesuatu kawasan. Khususnya antara yang diberi contoh ialah bagaimana mereka boleh melakukan operasi ke atas Mahwar Philadelphia ataupun Mahwar Salahuddin. Kawasan ini sempadan antara Gaza dan juga Mesir. Mereka telah mengeluarkan satu dokumen palsu. Mereka mengatakan bahawa mereka telah mendapat maklumat Yahya Sinwar dan juga tim dia, para pejuang, akan menyeluduk keluar para tawanan ini ke Mesir. Dia kata bahaya. Kalau kita tak lakukan tindakan pantas, mereka akan mengeluarkan tawanan-tawanan perang ni keluar daripada Mesir, keluar daripada Gaza, dan akan menyusahkan ataupun menyebabkan kita semakin susah untuk mencari dan membebaskan tawanan perang. Jadi dengan dokumen palsu ni, mereka telah membuat satu keputusan untuk menghalalkan tindakan mereka mengebom, menghancur dan macam-macam lah di Mahwar Philadelphia ketika mereka menyerang Rafah beberapa bulan sebelum daripada ni. Jadi kalau kita tengok benda ni merupakan suatu kes yang sangat besar lah. Ada seorang, saya tak ingat sama ada penganalisis ataupun wartawan Israel lah, dia kata pembocoran maklumat yang setahap, sesulit ni, sebesar ni, seteruk ni, dah lah dia intake. Lepas tu dia sebar pula, lepas tu dia palsukan pula. Tak pernah berlaku dalam sejarah Israel. Makna kebocoran, penipuan, penyalahgunaan dokumen sulit ni seperti mana yang berlaku sekarang ni. Inilah yang paling teruk sekali, dia kata. Dahsyat. Dahsyat. Dan kita tahu benda ni juga ia berlaku dalam keadaan situasi Israel ataupun situasi parlimen Israel semakin hari semakin panas. Dan kita tahu perbincangan-perbincangan yang timbul dalam mereka mengerak dan setuju untuk memotong segala bantuan kepada penduduk Palestin dan sebagainya. Mereka telah tidak, masa mudahnya tidak mengiktiraf bantuan daripada PBB dan sebagainya. Berlaku pertembungan yang kuat antara dua blok, iaitulah blok haluan kanan yang bersama dengan Netanyahu dan juga mereka yang tidak bersetuju dengan Netanyahu, khususnya dari sudut rekrut tentera. Sebab kita tahu keletihan, kelesuan dan tekanan yang dimiliki oleh tentera Israel pada hari ini yang tidak cukup dari sudut bilangan tentera dan juga kekuatan, sebab mental hancur lebur. Jadi mereka nak merekrut daripada Haridim tapi tidak bersetuju dan menyebabkan bertembung dengan pihak tentera sendiri, dan sehinggalah berlaku pemecatan ke atas orang yang bertanggungjawab menguruskan peperangan. Jadi Menteri Pertahanan Israel sekarang ni, Yoav Gallant, latar belakang dia 50 tahun dalam bidang ketenteraan ni. Lama dia ni, all time tu lah. Dia ni memang kita kata mengabdikan diri dia ni demi ketenteraan dan juga keselamatan negara Israel. Hero Israel. Hero Israel. Dia bukan orang politik macam Netanyahu, ada kepentingan politik apa benda. Dia bukan orang gitu. Dia ni orang straight, keputusannya gitu, gitulah dia. Dia bukan ada kona-kona, tak ada. Netanyahu ni banyak silap mata. Dia licik. Gitu gini. Yoav Gallant ni bukan gitu.
Tapi nak ceritanya pengorbanan dia selama ni untuk negara tu tidak dianggap penting lah kerana dia tidak bersetuju dengan banyak benda yang nak dibuat oleh Netanyahu ni. Dan memang Netanyahu ni orang tahu belaka tau. Dia ni banyak tipu muslihat. Dia bukan untuk kepentingan negara sangat, tapi kebetulan takdir Tuhan dia jadi Perdana Menteri. Jadi kuasa duduk tangan dia. Jadi benda tu bagi kita baguslah benda tu berlaku. Cuma benda tu jadi satu bala yang besar lah kepada kerajaan Israel. Jadi sekarang ni dia pecah Yoav Galan. Yoav Galan ni orang memang askar betul, tentera betul, pengalaman betul. Jadi Yoav Galan pun dia sebut dalam ucapan dia malam hari ada 3 sebab lah dia dipecat kerana tidak bersetuju 3 perkara. Yang pertama macam Ustaz Aman sebut tadilah, maknanya kumpulan Haridim ni maknanya kumpulan agama lah. Kalau kita orang pondok, orang mengaji sekolah agama gitulah. Maknanya orang ni dilepaskan daripada menjadi tentera. Tapi dalam keadaan Israel sekarang ni beribu mati, berpuluhan ribu cedera, Israel amat-amat terdesak kepada rekrut baru. Tapi kumpulan Haridim ni yang berpuluh-puluh ribu orang ni tidak mahu menyertai tentera. Jadi satu benda bebanang yang berat bagi tentera dan juga negara. Sebab tu Yoav Galan ni kukuk mana pun yang akan lawan Netanyahu. Dan walaupun setelah dia dipecat, dia kata dia tetap akan ada dalam parlimen dan dia akan menentang undang-undang yang akan melepaskan kumpulan Haridim ni daripada tidak masuk askar. Ia kena masuk askar. Tidak boleh. Sebab sekarang ni negara dalam keadaan yang getih. Paling-paling memerlukan, sangat-sangat memerlukan kepada kumpulan dan semua orang lah untuk menyertai tentera Israel. Dan juga kita kena tahu satu lagi perkara. Beberapa bulan yang terakhir ni, mengikut beberapa sumber lah, Amerika tak percaya Netanyahu ni. Dan memang pada pandangan mereka dan pentadbiran mereka, Netanyahu ni kazab, penipu besar. Dia banyak tipu, memang itulah kerja dia. Cakap lebong tu. Tapi batu pentadbiran mereka ni, akhir-akhir ni, beberapa bulan yang terakhir ni, kalau nak tahu apa-apa situasi perang yang sebenar di Jabaliyah ke apa benda, tidak telefon Netanyahu, kita telefon Yoav Galan. Sebab dia tahu dah Netanyahu ni banyak tak lewat. tak lewat. Menang semua. Tipu banyak. Jadi sebenarnya Yoav Galan ni dipercaya oleh mereka. Jadi apa yang Netanyahu buat semalam tu bukan setakat mengejutkan Israel, mengejutkan mereka juga. Dan Yoav Galan pun dia tahu dia ni mungkin dok kekal, tapi maknanya dok suka masa tu pula dalam keadaan Israel, keadaan getih gini, Amerika tengah pilihan raya. Lepas tu Netanyahu pula dok sibuk dengan kes pembocoran maklumat dia. Tiba-tiba dia cak. Tapi bijak juga Netanyahu. Mari tutup habis kes lain, keluar kes ni satu je. Mana tergelah habis. Tergelah habis lain. Maknanya alih perhatian, divert isu. Tapi kita juga menyaksikan bahawa Yoav Galan ni antara orang yang terawal daripada hari tu lagi bagi cadangan supaya berlakunya gencatan senjata. Maksudnya dia sendiri secara terang-terangan mengatakan bahawa para tawanan perang ni mereka tidak akan mampu dibebaskan dengan cara perang. Sepatutnya kembali kepada meja rundingan. Dah ni sebenarnya antara faktor yang besar juga dia ni seru dengan Netanyahu dalam konsep ataupun cara untuk mengendalikan situasi yang ada pada keadaan pada hari ini. Tetapi kita juga mendengar sekarang ni daripada berita-berita khabar angin bahawa bukan sekadar dia saja yang akan dipecat, yang telah dipecat, dan akan ada rentetan-rentetan yang lain yang akan menyaksikan pemecatan. Kalau dok besar-besar orang pun, tapi akan ada turutan mereka yang dipecat oleh Netanyahu. Dah ni antara tindakan drastik lah yang diambil oleh Netanyahu dalam tidak lain dan tidak bukan untuk mengekalkan kuasa dan tenaga dia ni. Jadi kalau kita tengok Netanyahu boleh pecat orang yang paling besar, Menteri Pertahanan. Kalau paling perang, bawah lagi. Cuma dia test market dulu. Sekarang ni dia tengok bila dia pecat Menteri Pertahanan ni macam mana reaksi dan tindak balas daripada rakyat Israel. Memang kita tengok malam tadi ada ribu-ribu lah beberapa tempat orang buat demonstrasi dekat rumah Netanyahu dan macam-macam. Jadi kita mungkin nak tengok dulu adakah demonstrasi ni boleh diserak ke, habis lama-lama slow gitu ke lagu mana. Tengok dulu. Jadi kalau lah kita kata sehari dua ni orang nak marah demonstrasi, lepas tu esok lusa orang pun letih dah, orang balik, maka akan berlaku lah kita kata siri-siri pemecatan yang seterusnya panglima perang ke, ketua perisikan ke, siapa dia ke yang tidak sebelum Netanyahu akan dipecat. Walau bagaimanapun, kita jangan lupa, bukan bila kita cerita benda ni makna kita simpati dengan Yoav Galan ke boleh, tidak. Tu masalah dalaman dia. Dan kita kena ingat apa saja pembunuhan, penyembelihan yang berlaku di Gaza, kemusnahan ni, dua ekor ni dia sama-sama subhat belaka ni. Cuma cara je berbeza. Cuma cara sahaja yang berbeza. Jahat tetap jahat. Dan kita juga menyaksikan suasana yang ada pada hari ini dengan selain daripada apa yang berlaku dalam Israel, dan antara perkara yang akan memberi kesan dalam peperangan ini juga ialah suasana pilihan raya Presiden mereka. Dan kita tahu kedua-dua calon yang ada pada hari ini, sama ada Trump ataupun Kamala Harris ni,
Dua-dua ni semuanya pelobi tegar Israel. Maksudnya orang yang menyokong Israel, cuma mereka berbeza dari sudut pendekatan bagaimana nak menguatkan Israel. Sokongan dan nak beri kekuatan pada Israel ni mereka berbeza dari sudut cara. Tapi hakikatnya mereka ni adalah satu dasar yang sama, dan jelas pun sebenarnya dua-dua ni menyokong Israel. Cuma kelebihan Trumpnya, dia janji dia akan hentikan perang. Tapi ada kehendak sokong Israel, sokong. Tetap sama, cuma pendekatan tu agak berbeza. Jadi adalah penganalisis dia buat kajian pasal pendekatan Trump dengan Kamala Harris ni, parti yang satu lagi tu. Jadi Trump ni katanya dia tidak suka kepada perang, dia lebih suka kepada bisnes, buat perjanjian dan benda-benda yang seperti itu tau. Dia memang sebelum ni pun itulah yang Trump buat selama ni, buat perjanjian situ, buat perjanjian sini. Ada pun parti sedia ada ni, Kamala Harris dengan Joe Biden ni, dia akan perang lah. Tapi dalam masa sama selalu juga bantuan kepada Gaza. Tapi setakat bantuan makanan tu je lah, tak ada lebih. Dia tu setakat tu sekadar untuk menjaga air muka. Pelepah. Sekadar untuk jaga air muka. Adapun terang muka dia akan menggerakkan usaha dia ni untuk menghentikan perang dan buat perjanjian situ, buat perjanjian sini. Dan benda ni bukan setakat kita kata mempengaruhi apa yang berlaku di Gaza dan Israel sahaja. Bahkan juga katanya Europe, mana kesatuan Eropah EU ni pun dia pun tengah tunggu macam mana keputusan ni, Trump menang ke kalah ke. Sebab katanya kalau Trump ni menang, sokongan EU terhadap perang di Ukraine ni pun akan jadi kendor lah. Sebab ia tahu dah makna pendekatan Trump ni dia tak suka perang. Jadi kita nak perang banyak-banyak pun, nak sponsor senjata, duit apa benda ni pun, dia kalau terang mari benda tu akan jadi sia-sia. Sebab Trump akan cari jalan macam mana untuk berunding dengan Rusia apa benda. Mungkin Ukraine ni dan Perdana Menteri sekarang ni akan dikorbankan untuk orang kata matlamat lebih besar ke lagu mana ke, gitulah lebih kurangnya. Tapi kita kena ingat Trump jugalah yang ketika mana dia merintah dulu, dialah yang memberi ruang yang luas seluas-luasnya bagi Israel untuk menjadikan Baitul Maqdis ni sebagai ibu negara bagi Israel. Maksudnya dia orang diplomatik tapi senantiasa menguntungkan Israel. Itu kena faham dalam kepala kita lah. Dan kita akan tengoklah keputusan apa yang berlaku dan perkembangan yang akan berlaku selepas daripada pilihan raya Presiden mereka ni. Kita nak setuju juga yang terakhir berkaitan dengan perkembangan yang berlaku kepada saudara kita yang berada di Gaza, secara khususnya medan utama pembebasan Baitul Maqdis pada hari ini. Kita menyaksikan bahawa Jabalia masih terkepung dan dikepung, dan di Jabalia sahaja mereka mempunyai 3 jabahat ataupun 3 medan pertempuran yang besar yang berlaku di sebelah Jabalia, sama ada di sebelah utara ataupun sebelah timur dan barat Jabalia. Dan kita menyaksikan peperangan yang berlaku, serangan yang berlaku, dan Israel masih menggunakan modus operandi yang sama. Sekarang ni kalau ikut daripada laporan yang kita dengar dan kita baca, telah ramailah ribuan, bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, ribuan daripada penduduk Israel ni, penduduk di Jabalia ataupun yang berada di Gaza, utara Gaza ni, dipindahkan secara paksa, iaitulah dengan Israel tangkap seramai mungkin yang ada. Sebab sekarang ni penduduk tak mahu keluar, tak mahu lari daripada kawasan, sama ada Jabalia, Beit Hanun, Beit Lahia, ni kawasan perang yang sedang berlaku, ataupun kawasan-kawasan yang lain di sebelah utara. Mereka ni menggunakan modus operandi dengan menangkap sebahagian besar daripada mereka dan dihantar keluar daripada sebelah utara. Tapi penduduk di sebelah Gaza ni, memang kalau kita tengok daripada kenyataan yang dikeluarkan daripada mulut-mulut mereka, daripada video-video mereka, khusus sebelah utara dan Jabalia ni, mereka mengatakan bahawa mereka berada di sini sebagai menolong para pejuang. Maksudnya kami berada di bumi ni walaupun dalam keadaan mungkin dibunuh, mungkin dalam keadaan kebuluran, tetapi tujuan dan matlamat ialah untuk menjaga para pejuang dan bersama dengan para pejuang dalam operasi yang berlaku ni. Jadi dengan keadaan yang berlaku sekarang ni, dikepung dan disekat daripada sebarang bantuan obat-obatan, makanan, dan hospital boleh katakan hampir semuanya telah lumpuh. Malangnya tidak ada sebarang kita kata gerakan yang bersungguh daripada negara-negara Islam yang berhampiran. Nak atau makanan pun tak boleh, tunggu keizinan daripada Israel. Sangat-sangat malang. Maknanya kita duduk di suatu zaman yang kita menyaksikan saudara-saudara kita ni mati kelaparan depan mata, tapi tak boleh buat apa-apa. Jadi kita rasa sangat sedih lah. Walaupun begitu susahnya, tapi kita masih menerima
berita-berita maknanya pencapaian yang hebat dan luar biasa pejuang-pejuang Palestin yang duduk di Jabalia dan juga utara Gaza. Kalau kita tengok ada satu berita lah, taktikal perang sentiasa baru. Tahu? Sebelum ni kita dengar askar Israel, tentera Israel masuk ke kawasan perang, dia masuk ke rumah-rumah tertentu, kemudian rumah tu meletup. Tingkat bawah dia masuk, dia ada yang dia cek dulu dengan anjingnya, dengan drone-nya, kadang-kadang guna orang Palestin sendiri sebagai perisainya. Tu dulu. Hari ni bila dia masuk, dia tahu dah bawah ni takut-takut ada bom, dia naik atas. Rupanya mukawamah alik atas pula. Atas rumah pula dia letak perangkap bom. Jadi bila letak dulu biasa dia masuk bawah. Kemudian bawah tu ada perangkap, meletup mati orang bawah tu. Sekarang ni tingkat 2 pula. Dia ingat tak ada. Rupanya mukawamah pun letak di tingkat 2. Bukan setakat orang atas je, orang bawah dua-dua mati. Lebih besar lagi kesan dia daripada taktik yang pertama tadi. Jadi mukawamah ni, pejuang Palestin ni, dia sentiasa dia panggil mengadaptasi lah, menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlaku. Kita dengar cerita, ada lagi idea-idea, teknik-teknik baru yang kita pun tak pernah terfikir sebelum daripada itu. Maknanya kita kata pertolongan lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dibincangkan juga dari sudut kemampuan mereka untuk membuat perangkap dalam suasana terkepung. Ni antara perkara yang pelik lah. Maksudnya kalau kita kata sutir rumah, 2 tier rumah yang dibuat perangkap, boleh tahan. Ni macam seolah-olah semua tempat ada perangkap. Tapi soalan dia, masa mana buat? Masa mana buat, lagu mana dia buat. Dan memang kalau kita tengok video pun kadang-kadang dia pakai kamera belakang kereta tu je untuk buat perangkap ni. Tapi keberjayaan mereka amat tinggi. Alhamdulillah, ni di antara perkara yang Allah Ta'ala berikan pertolongan. Dan kita dengar doa yang disebut oleh para pejuang dalam antara video dia. Apa yang pejuang tu sebut, Ustaz Ding? Dia kata ia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan menghalang pahala jihad ni, supaya boleh diperolehi juga oleh orang Jordan dan juga Mesir. Kita dengar mungkin kalau kita baca selapis mungkin tak tu sangat, tapi kita baca 2 lapis. Sebenarnya dia nak cerita tau, dia ni tidak rasa rugi duduk di medan perang walaupun susah, sebab dia yakin dia dapat pahala jihad. Cuma dia bimbang orang lain, macam orang yang berada, yang dekat lah, khususnya Jordan dengan Mesir ni. Maknanya bukan masalah dia bimbang orang tu tak tolong dia akan rasa kecewa, tapi dia nak katanya rugi kalau kamu tak bersama kami sama-sama mendapat pahala jihad. Maknanya takut terlepas kebaikan dan kelebihan ni. Dan hak ni berbalik kepada satu berita yang menggemparkan minggu ni juga, ialah berita laporan autopsi ataupun postmortem yang dilakukan oleh Israel. Kita pun tak faham sebab apa, macam mana dia boleh keluarkan berita ni. Dia nak khabar, sebab kita sebenarnya mentaliti orang Israel ni tak sama macam orang lain. Hak tu yang kita tak faham, sebab bila mana dia keluarkan walaupun sumber ni sumber Israel lah, bila dia buat laporan autopsi ataupun laporan postmortem jasad Asyahid Yahya Sinwar ni, mereka mengatakan bahawa Asyahid telah, ataupun tengok daripada isi perut dalam dia ni, menunjukkan bahawa dia telah berlapar tidak makan apa-apa makanan selama 22 jam, 3 hari. Maknanya sebab itulah ini memberikan lagi semangat kepada penduduk Gaza, para pejuang di setiap lapisan, bahawa sebenarnya keadaan jendera dia, orang nombor 1 ni, sebagaimana mereka rasa susah, dia rasa susah. Sebagaimana orang rasa lapar, dia lapar. Sebagaimana orang lain rasa, begitulah dia rasa. Maksudnya segala dakwah yang dilemparkan oleh Israel adalah palsu. Dan sehingga orang kafir sendiri tadi, bila dengar laporan ni, dia kata dah semua benda yang melapor sebelum tak ada suti betul. Mana yang dilemparkan oleh Israel kepada masyarakat barat, sehingga kami kata kami terpaksa membuat penilaian balik semua berita-berita yang diberikan oleh Israel tentang para pejuang ni. Dan kalau kita tengok bila kita kata Syahid Yahya Sinwar ni, maknanya dia ni 3 hari tak makan sebelum pada dia ni ditemui syahid lah. Benda ni menafikan tuduhan dan dakwaan Israel bahawa Hamas menguasai dan juga kontrol bekalan makanan, bantuan makanan yang dihantar ke Gaza. Sebab beberapa hari baru ni Israel telah mengisytiharkan bahawa dia akan menyekat dan menghalang sebarang bantuan yang dibawa masuk oleh UNRWA, yang mana benda ni ditubuhkan di bawah PBB. Sebab dia kata apa, bila UNRWA ni telah dikuasai Hamas dan bantuan ni masuk, Hamas yang menguasai, mengkontrol makanan dan yang seumpamanya. Tiba-tiba Yahya ni mati dalam keadaan lapar. Jadi benda ni memang 100% lah menunjukkan bahawa Israel ni tipu, berlawanan terus dengan fakta yang diberikan. Dan hal ni menyebabkan
satu lagi timbul kehairanan dan juga dalam masa yang sama menimbulkan semangat dan gelombang jihad yang baru kepada para pejuang, dan khususnya kita yang berada jauh ni, bahawa para pejuang yang berada di Ardul Ribat, bumi perbatasan umat Islam ni, memang mereka benar-benar berjuang dan dalam keadaan ujian, bukan sekadar ujian perang, tapi dalam ujian semua mereka, dari ujian keluarga, dari ujian kesusahan makanan, minuman, tempat tinggal, perubatan, ikut anda lah kita fikir. Tapi ia tidak sedikit pun melemahkan mereka, dan sepatutnya ia menjadi dorongan dan menjadi panduan kepada kita, semangat bagi kita orang yang mendapat pelbagai nikmat daripada Allah Ta'ala ni. Apakah lagi alasan kita untuk tidak bersama dalam perjuangan agama Islam ni, untuk menegakkan Islam di tempat masing-masing? Kita beralasan, kita macam-macam lah kita kata, tetapi lihatlah keadaan mereka dan suasana mereka, dan menunjukkan bahawa mereka merupakan contoh yang terbaik yang ada pada zaman kita ni, insya-Allah. Ialah daripada satu sudut kita kata tau, perang ni dia akan berakhir sama ada hari ni ke tahun depan ke. Tapi isu je apa sumbangan kita tau. Sebenarnya memanglah kita kata perang ni bukanlah satu benda yang baik, tapi dalam masa yang sama ia juga merupakan peluang untuk kita buat pahala, kita bersedekah dan seumpamanya. Sebab tu macam doa Mujahidin tadi, dia kata supaya Allah Ta'ala ni jangan menghalang saudara-saudara kita yang berada di Mesir dan Jordan mendapat pahala jihad sama macam kita juga. Jadi bila kita tengok benda ni, sebenarnya kita kena sedar lah, ni peluang untuk kita beramal. Bukan setakat kita kata kita baca berita saja ke apa benda ke, tak, tapi peluang untuk kita beramal juga, insya-Allah. Dan satu doa yang saya suka dalam tengok video-video orang Gaza ni, bukan sahaja para pejuang, bahkan orang awam dia sendiri pun sebut, dia kata antara doa yang mereka ulang, Allahumma stakhdimni wala tastabdilni. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan gunakanlah aku ini untuk kegunaan jalan, dan janganlah sesekali menggantikan aku dengan orang lain. Maksudnya gunalah aku ni sampai habis. Jangan ganti aku dengan orang lain, ditapak dan suasana untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu di antara beberapa perkara yang kita boleh kongsikan dalam pertemuan kita pada kali ini, dan kita cuba untuk berkongsi sebaik yang mungkin, dan kita juga beramat berterima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, like dan sebagainya yang berkaitan dengan dia, dan sebarkan sebanyak yang mungkin. Dan insya-Allah kita gunakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk mencapai apa yang kita nak di dunia, dan juga yang paling besarnya di akhirat nanti. Dan jadikanlah ini sebagai satu perkara yang disebut innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Sesungguhnya apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan kerana untuk mendapat pahala jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita mencapai kemenangan dengan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita syahid dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.